Menerusi tweet beberapa tahun lalu, menurut Elon Musk, truk cyber Tesla edisi daya tahan tekanan tinggi akan menjadi truk rasmi marih. Truk cyber telah direka bentuk untuk menjadi sangat kuat, bermakna ia bukan satu lompatan besar untuk Tesla bagi mencipta edisi bertekanan tinggi untuk marih. Dan Elon Musk dan SpaceX adalah pemicu teknologi di dalam penggunaan komponen komersial yang tersedia apabila membina teknologi angkasa mereka dan bukannya membeli dan membina bahagian yang sangat khusus, yang mahal dan mengambil masa yang lama untuk dibangunkan. Di dalam video ini, Astrolab membawa anda melihat perkembangan truk cyber yang bercirikan reka bentuk untuk bumi dan marih kepada pautan yang dimilikinya bagi misi marih masa hadapan. Kita akan meninjau lebih lanjut ke masa hadapan dan melihat masa depan truk cyber di marih. Astrolab membawa anda truk cyber Tesla. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Tesla Incorporation ialah sebuah syarikat automotif dan tenaga bersih multinasional Amerika yang beribu berjabat di Austin, Texas. Tesla mereka bentuk dan mengeluarkan kenderaan elektrik, kereta dan truk, peranti storan tenaga bateri pegun dari rumah ke skala grid, panel solar dan jubin bumbung solar serta produk dan perkhidmatan yang berkaitan. Tesla ialah salah satu syarikat paling berharga di dunia dan setakat 2023 merupakan pembuat kereta paling berharga di dunia. Tesla merupakan pengeluar truk cyber dan setakat video ini dikeluarkan, ia telah pun dilancarkan bagi tempahan jualan. Tesla dijangka mengeluarkan truk cyber versi Planet sistem suria lain yang diadaptasi dengan ciri-ciri tahan daya tekanan tinggi. Apakah yang dimaksudkan dengan truk cyber versi tahan daya bertekanan tinggi? Atmosfera marih adalah kurang daripada 1% ketumpatan atmosfera bumi. Jadi mana-mana kenderaan marih perlu mempunyai kapasiti udara boleh nafas manusia seperti mana di bumi. Ini bermakna bahawa udara di dalam truk cyber adalah kira-kira 100 kali ganda tekanan yang lebih tinggi berbanding udara di luar marih. Tekanan di dalam yang lebih tinggi ini bermakna daya itu menolak keluar dari dalam sama seperti mana kita meniup belon. Jadi kenderaan perlu cukup kuat untuk menahan tekanan ini. Keluli tahan karat yang sedang digunakan untuk membina truk cyber serupa dengan keluli tahan karat yang digunakan untuk membina SpaceX Starship. Biasanya apabila membentuk kereta, logam itu akan dicap ke pelbagai bentuk. Kekuatan keluli gelung sejuk yang digunakan untuk truk cyber itu sangatlah kuat sehingga kan boleh memecahkan mesin pengecap. Sebaliknya, keluli akan dipotong oleh laser dan dibengkokkan ke tempatnya. Akhirnya, bingkai truk cyber akan menjadi 3 mm tebal. Truk cyber juga perlu ditutup sepenuhnya dan kedap udara supaya udara tidak bocor di marih. Ini bermakna tingkap akan berada dalam kedudukan tertutup rapat dan dipateri khas. Pintu direka khas dengan pengedap udara dan sistem pengudaraan truk tidak akan dapat menyalurkan udara dari luar. Bagi penumpang, perlu ada sistem untuk menguruskan udara, termasuk kaedah untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menambah lebih banyak oksigen. Penyelesaian alternatif ialah meminta angkasawan memakai sut angkasa mereka semasa mereka berada di Tesla Mars Truk Cyber. Ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh SpaceX dan Tesla. Semasa mengangkut angkasawan Amerika pada tahun 2020 ke SpaceX Launchpad, Tesla Model X telah digunakan dan sut angkasawan mempunyai tali penghubung yang dipasang ke dalam kereta memberikan kitaran penyejukan kepada angkasawan. Tetapi seperti semua kereta Tesla, truk cyber akan mempunyai set lengkap penderia yang diperlukan untuk pemanduan sendiri termasuk kamera, radar dan penderia ultrasonik. Ini bermakna angkasawan tidak diperlukan untuk memandu truk cyber itu di sekitar marih, mengangkut bahan dan peralatan. Jom kita lihat ciri reka bentuk truk cyber yang akan membantu angkasawan kelak di planet marih. Konsep truk cyber ini diilhamkan oleh Warthog dari permainan Halo. Ia adalah kenderaan darat taktikal pantas dan ringan yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Komando Angkasa Bangsa-Bangsa Bersatu Fiction. Ia juga boleh menukar bahan karbon menjadi bahan api dan menapis air atau mengubahnya menjadi bahan api juga. Kembali ke truk cyber, ia sedang dibina untuk menjadi kenderaan utility untuk kebanyakan orang di bumi. Tesla menyifatkan truk cyber itu mempunyai utility yang lebih baik daripada truk dengan prestasi yang lebih tinggi daripada kereta sport.
Ruang dalaman trak telah direka bentuk sebaik mungkin untuk orang yang akan menggunakan trak pikap di tapak bangunan dan lokasi terpencil di mana alatan digunakan. Ia mempunyai bekalan 240 volt yang mungkin bermakna bahawa pembina tidak perlu lagi membawa penjana ke tapak pembangunan. Kerana trak bukan elektrik tidak mempunyai bateri yang besar seperti trak cyber, jadi mereka tidak boleh bersaing. Dan juga sistem penggantungan udara trak cyber akan disambungkan ke hos di ruangan belakang. Bermakna, udara termampat juga boleh digunakan untuk menggerakkan alat pemampatan udara seperti gerudi paku atau pengecat semburan. Semasa memandu, trak cyber akan mempunyai sistem kawalan suspensi, ketinggian dan redaman aktif. Ini supaya trak itu dapat menyesuaikan dengan keadaan jalan raya dan beban ruangan trak dan mampu menaikkan impak yang lebih rendah atau melembabkan untuk setiap roda secara individu. Untuk trak pikap yang mungkin membawa barang berat semasa bergerak sama ada di bumi mahupun marih. Ini akan menambah baik gerakan luar jalannya. Dan kemudian terdapat ciri tambahan trak cyber bagi panel solar, di mana panel solar boleh menambah jarak 15 batu setiap hari, ditambah dengan ciri lipatan panel solar dapat menambah hingga 30 hingga 40 batu jarak setiap hari. Menurut Elon Musk, jumlah puratus orang memandu dalam sehari di Amerika Syarikat adalah 30 batu. Di marih, panel solar tidak cekap dan tidak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang sama seperti mana yang dilakukan di bumi. Tetapi, adakah angkasawan memerlukan hanya beberapa batu sehari kuasa untuk mengangkut peralatan dan bahan di sekitar pangkalan marih? Jom kita lihat lebih lanjut perincian mengenai bagaimana trak cyber itu akan dibina. Perbezaan utama antara trak cyber Tesla dan trak biasa ialah reka bentuk exorangka. Trak biasa mempunyai seni bina rangka badan, bermakna enjin menolak rangka logam dalaman dan badan trak adalah rangka nipis. Cybertruck tersebut tidak mempunyai rangka dalaman. Sebaliknya, rangka luar sangat kuat sehingga ia bertindak sebagai bingkai dan motor menolak bingkai secara langsung. Bingkai ini diperbuat daripada keluli tahan karat sejuk yang jauh lebih kuat daripada keluli besi biasa. Rangka yang kuat dipasangkan dengan kaca perisai Tesla. Lapisan luar tidak mempunyai cat yang mengurangkan kos. Anggaran pembuatan dapat menjimatkan $180 juta apabila menyediakan barisan pembuatan ini. Ini menjadikannya lebih mudah dan pantas untuk dibina dan juga lebih murah. Jadi diharapkan lebih ramai daripadanya berada di jalan raya yang membolehkan Tesla membangunkan lebih banyak teknologi futuristik untuk trak cyber tersebut. Elon Musk menyatakan bahawa hanya 2 hari selepas trak cyber diumumkan, 146,000 unit telah ditempah awal. Versi motor tunggal ialah pacuan roda belakang, manakala versi Dwi motor berkonsepkan pacuan semua roda. Lebih banyak motor yang ditambah, prestasi luar jalan adalah lebih baik. Pecutan lebih baik, julat yang lebih baik dan harganya lebih tinggi. Julat trak cyber itu boleh meningkat sehingga 500 batu atau 800 km berdasarkan model. Model teratas boleh mencecah sifar hingga 60 dalam 2.9 saat dan kelajuan tertinggi 210 km sejam. Pembinaan trak cyber versi bumi akan berlangsung di Giga Texas yang merupakan kilang baharu yang sedang dibina Tesla untuk trak cyber dan juga akan membina Tesla Semi Model 3 dan Y serta bateri. Kilang Giga Texas adalah terletak hanya sedikit di utara tapak pelancaran South Texas SpaceX yang juga dikenali sebagai tapak pelancaran Boca Chica. Di sinilah salah satu prototipe Starship sedang dibina yang boleh membawa manusia ke Marikh suatu hari nanti. Melangkah ke hadapan, trak cyber edisi terbaru dijangka dilancarkan pertengahan tahun 2023. Sejajar dengan pelancaran Starship sekaligus meningkatkan visi Elon Musk ke Marikh. Terdapat banyak permintaan untuk trak cyber di bumi. Pra-pesanan untuk edisi terbaru Cybertruck sangatlah tinggi dan mengatasi model sebelumnya. Tesla Model 3 yang diumumkan pada 2016 mempunyai 325,000 tempahan dalam masa seminggu selepas pengumuman itu. Tetapi harga tempahan Tesla Model 3 ialah $1,000 manakala trak cyber ialah $100. Menurut Elon Musk, jika jualan trak cyber tidak memberangsangkan, maka Tesla mungkin akan kembali kepada reka bentuk pickup yang lebih tradisional. Mungkinkah terdapat hari di mana kita akan melihat SpaceX menghantar beberapa trak cyber ke Marikh melalui Starship untuk berkhidmat dalam pembinaan penempatan manusia di sana? Adakah trak cyber ini akan mengangkut bahan di sekitar pangkalan Marikh dan memandu sendiri? Dari aspek lain,
Angkasawan pula memacu kuat cyber dengan sut angkasawan canggih mereka. Kuat cyber ini ialah pilihan tambahan untuk pembeli truk cyber di bumi. Ia merupakan ATV bagi 2 orang dan boleh mengecas di antara ruang truk cyber futuristik itu. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.